Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung kitab Munyatul Musalli ke surat yang ke-44. Dengarlah, saya rasa slow ni. Dengar. Buka surat 44, sambungan keempat, perkara yang keempat daripada huraian perkara-perkara yang menyempurnakan solat. Yang ada 12, kita dah baca 3. Malam ni kita sambung yang keempat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang keempat, kesempurnaan memelihara waktu itu ada 3 perkara. Di antara ilmu yang perlu kita ada tentang solat ialah memelihara waktu. Baik, kesempurnaan untuk memelihara waktu ada 3 perkara. Yang pertama, mengamati kehadiran waktu dengan mata melihat matahari, bulan dan bintang. Yang kedua, telinga mendengar azan. Yang ketiga, hati memikirkan janjinya, janji Allah Subhanahu wa taala bagi waktu. Baik, kita wajib memelihara waktu sebab waktu merupakan waktu solat adalah ditentukan ke atas orang-orang yang beriman. Kita ada solat zuhur, kita ada asar, kita ada maghrib, kita ada isyak, kita ada subuh. Jadi untuk menyempurnakan memelihara waktu ialah kita kena termasuk dalam golongan yang sentiasa melihat kepada matahari untuk siang hari. Sebab untuk menentukan waktu masuk ataupun tidak yang secara yakin ialah matahari. Takwin itu zon, mendengar azan itu zon. Tapi mengetahui masuk waktu ialah dengan melihat kepada pergerakan matahari. Kita boleh mengetahui masuk waktu zuhur apabila kita meletakkan satu objek. Kita ambil pen ke, kita letak. Kita tengok bayang tu sama ataupun tidak dengan objek. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau bayang dah sama, hujung itu zuhur. Bila bayang pergi dah lepas daripada objek, dia sudah menjadi masuk waktu asar.
Jadi kena sentiasa melihat kepada matahari sebab dia di antara cara yang yakin untuk masuk waktu. Tapi kita boleh melihat kepada takwim dan kita boleh mendengar kepada azan, tak apa. Tetapi kita kena sentiasa macam tu, sentiasa bertanya, pukul apa lah? Lah pukul apa? Pukul 4, belum. Pukul 4 tak masuk lagi yang sah. Mana sering tanya jam. Sebab apa dia tanya? Sebab dia nak tahu masa waktu ke belum. Bila masa waktu, dia nak pergi masjid. Mungkin masjid jauh dengan rumah dia, azan tak dengar. Dia nak kena pergi awal sebenarnya, contohnya. Bila pukul 4:30 asar. Pukul apa lah? 4 suku boleh pirah. Jenis tanya jam. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, bukan jenis tengok jam. Tengok jam lain. Tengok jam siapa? Jenis dengan kuliah. Apa? Tak berhenti lagi ustaz ni 8.40. Itu jenis tengok jam, tak edit tu. Tanya jam, pukul apa? Masuk waktu ke belum? Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Ataupun satu lagi tanya, hari ni apa hari bulan? Hari ni apa hari bulan? Sebab apa tanya hari bulan? Gaji. Itu tanya hari bulan. Tanya hari bulan sebab dia sentiasa memelihara waktu masuk gaji. Sebab tu dia tanya. Tengok. Nah, jadi orang sering tanya jam, makna dia sentiasa memelihara waktu masuk solat. Waktu solat masuk. Sebab tu dia sering tanya pukul apa. Sebab dia asyik dengan waktu solat. Sebab dia nak solat di awal waktu. Sebab solat awal waktu merupakan solat yang paling afdal. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Yang kedua, telinga sentiasa mendengar azan, dia peka. Tengah duduk sembang, azan dah. Tengah duduk sembang rancau, azan dah. Berhenti sekejap dah. Kita pergi masjid dah. Jenis tu. Jenis sentiasa peka. Tengok jam, tengok matahari dan telinga sentiasa peka. Bila azan, dia boleh detect terus azan tu. Dia cepat-cepatkan pergi. Jenis-jenis orang jaga waktu lah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita jenis tak jaga waktu. Pergi kenduri pukul 12.30. Tak payah 1:05 kan Zuhur. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita 12.30 pergi sampai 12.40. Elok kita isi makan. Nasi letak aja. Elok nak suang, Allahu Akbar. Pergi ke tidak? Pergi solat tak lah makan. Jenis jaga makan, bukan jaga waktu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, tak payah pergilah pukul 12.30. Pergi pukul 2. Pukul 2 tu perut kita pun lapar sikit kot. Kita solat Zuhur dulu, lepas tu pergi kenduri. Kita makan pun seronok solat dah. Ni 12.30 sampai. Sebab apa sampai 12.30? Sebab tuan kenduri tulis dah, jamuan bermula 12.30 hingga 5.30. Tepat pada masa 12.30 sampai dah. Sedangkan pukul 1:05 Zuhur lah. Solat Zuhur lah dulu. Sabar sampai 5.30 jamuan. Bukan sampai 1.30 kita kelang kabut buat apa. Nah, waktu solat tu jaga dulu. Ni waktu makan. Lagi seronok, rumah kenduri dekat surau. Nah, dia sampai tu azan, elok azan. Dia pergi makan dulu, tak pergi solat. Bodoh pakai beruk. Padang beruk. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati. Hak tu hak pergi kenduri. Hak tuan kenduri. Sila. Pukul 4 baru Zuhur solat. Nah, pukul 4 baru mula masuk solat Zuhur. 12.30 tak boleh. Pukul 1 tak boleh. Sebab apa? Orang tengah duk ramai nak salam dulu. Hak mula-mula tu lah tebal sikit. Hak belakang-belakang RM1. Hak mula-mula 10, 20, 50. Lama-lama tu orang miskin. Hak tu miskin tu RM2 lah, RM3 lah. Betul lama. Salah. Payah nak jaga waktu ni. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Pasar malam pergi pukul 6.30. La ilaha illallah.
Berat belakang lah ni. Dah tahu dah maghrib pukul 7 apa maghrib. Jaga waktu ke tidak ni 7 apa maghrib. Waktu maghrib tak tahu. Pukul 7 maghrib. 6:30 ni ngarok pi lagi pasal malam hang nak beli barang kelang kabut tu. Hang solatlah maghrib dulu. Tak boleh solat di rumah, solat di masjid surau-surau hak dekat pasal malam. Lepas tu pergi ya. Ataupun pergi pukul 5, 5:30 agak-agak 6:30 tu balik rumah dah. Kita jenis jaga solat. Tak akan ada di pasar waktu itu. Itu maksudnya, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita musafir lain. Musafir lain kita ni, kita duduk di rumah dalam qaryah kita. Kita kena tahu masa mana kita nak keluar, sebab apa masa mana kita nak solat. Kalau kita nak keluar awal, kita bajet dah masjid mana aku nak berhenti. Ni agak-agak Zuhur Masjid Bukhari. Masjid Bukhari. Ni agak-agak Zuhur ni sempat kot Masjid Derga. Betul tak? Di Derga. Ni agak-agak Zuhur sempat kot Masjid Tanduk. Solat Tanduk. Kita kena macam tu lah. Orang jaga waktu. Bukan start kita pong gitu. Tak. Itu tak jaga waktu yang tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kena macam tu nah, sentiasa peka dengan waktu. Baik. Yang ketiga, hati memikirkannya janjinya pada waktu. Hadis Abu Hurairah. Nabi bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni memang kita selalu dengar dah. Hadis sahih. Dalam 7 ni ada satu golongan Nabi sebut, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang lelaki, seorang manusia yang hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid artinya terikat dengan waktu solat lah. Maknanya dia pergi zuhur balik, ingat nak solat asar pula, nak pergi masjid. Balik asar, ingat nak datang maghrib pula. Balik maghrib tak balik dah, ada kuliah. Balik isyak nanti ingat esok nak subuh pula. Sentiasa hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Inilah orang-orang yang jaga waktu. Orang jaga waktu, kalau dia berjalan paling dia rimas, paling dia rasa susah. Sebab dia nak kena berhenti nak solat, dia fikir nak solat mana, dia akan fikir, jadi susah. Sebab tu dia jangan keluar. Jangan keluar. Lebih-lebih lagi hari Jumaat, lagi tak keluar. Sebab hari Jumaat kena solat Jumaat. Kalau dia keluar selepas subuh, nanti dia kena fikir di mana dia nak berhenti solat Jumaat. Sebab siapa-siapa keluar lepas subuh dalam mazhab Syafi'i wajib solat Jumaat. Dia nak solat mana? Dia malas fikir. Takut tak sempat berdosa. Sebab siapa suruh keluar sebelum lepas subuh? Tuan-tuan, kalau kita nak keluar juga, pisah awal, keluar sebelum subuh. Tak apa. Siapa yang keluar sebelum subuh, dia tidak wajib solat Jumaat. Dia musafir lah, tuan-tuan. Maknanya kalau dia sempat ada masjid-masjid, dia boleh berhenti, dia berhenti solatlah juga. Kalau tak sempat, dia tak berdosa, boleh solat zuhur. Ni orang jenis jaga waktu, dia memang susah nak jalan hari Jumaat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi macam tu nah, kesempurnaan menjaga waktu ialah kita sering melihat kepada matahari, sering melihat kepada jam, sering melihat kepada takwim, sering telinga kita mencari-cari azan, nak dengar azan nah. Dan sentiasa hati kita ni rasa kasih je untuk pergi masjid, untuk menunaikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang keempat. Kesempurnaan memelihara waktu ada 3 tu. Baik, yang kelima, kesempurnaan menghadap kiblat. Itu ada 3 perkara. Solat, syarat sah dia wajib menghadap kiblat. Dalam solat fardu lah, tuan-tuan. Baik, macam mana kesempurnaan kita menghadap kiblat? Yang pertama, menghadap kiblat dengan dada. Waktu solat kita menghadap kiblat dengan dada. Waktu kita tawaf, kita ni bahu kita yang sebelah kiri ni menghadap kiblat. Dada pergi kot nung.
Ni menghadap kepada kiblat waktu tawaf. Tapi waktu solat dada tidak boleh lari daripada arah kiblat. Muka tak apa. Muka lari. Muka pergi macam tu makruh. Ada orang solat tengok orang, Allahu Akbar. Tengok orang. Nak tengok? Ada. Jadi kali orang tua-tua biasanya. Orang tua-tua dengan budak-budak lebih kurang dua tu. Budak-budak bila dia tua nanti dia kembali jadi budak balik. Dia sama budak-budak. Hak dewasa biasa ni okey. Dia tu tengok orang jadi kali. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau kata muka berpaling daripada arah kiblat, dia makruh kalau tidak ada keperluan. Tidak ada keperluan makruh. Kalau ada keperluan boleh. Tak ada salah. Keperluan ni hajat. Kita solat di rumah, anak kita baru boleh duduk mengangkat dekat tangga nak itu, pintu tangga tak tutup, kita pun tengok. Keperluan boleh tengok. Ataupun kita tengah duduk solat, duduk khusyuk, elok-elok khusyuk, tiba-tiba rasa macam ada orang sentuh. Rasa macam ada orang sentuh belakang. Kita duduk tengah-tengah. Mana sah penuh, sah pertama penuh, sah kedua penuh. Datang belakang seorang, dia nak solat seorang, makruh. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, makruh solat seorang. Tapi kalau sah tak penuh, tak boleh solat seorang, dia kena pergi penuh sah lah. Ni tengok tu dia sah panjang sangat, tak payah duduk seorang belakang. Tak boleh. Dia sentuh. Bila sentuh, kita nak ke belakang tu kita boleh tengok. Dah takut dia duduk belakang kita, kita naik atas dia. Boleh tengok. Satu lah boleh tengok. Baru kita tengok, baru kita turun, melangkah turun. Kena turun. Bila kita disentuh, kita kena turun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu bertolong-menolong dalam urusan albir, kebajikan, wat taqwa, dan juga takwa. Jadi kita nak kena bantu dia daripada dia solat makruh seorang, kita turun tak apa. Tapi bila kita turun tu kita sudah turun darjat. Sah depan tu lebih afdal. Tapi nak tolong dia punya pasal, kita turun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Turun. Tapi sebelum turun boleh tengok, boleh kalih muka tengok. Takut kita naik atas dia, mana tu budak-budak. Ataupun tengok tak ada orang. Tak ada. Mak limah rupa-rupanya. La ilaha illallah. Ada kat jenis tu dia melawak. Ada jenis melawak gitu. Geng-geng Mahmud Jun ada melawak. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, kalau kita tengok tu berhajat, tidak makruh. Tapi saja-saja nak kali kanan, saja-saja kali kiri, makruh. Tapi tak batal solat. Sebab muka tak apa, yang tak boleh dada. Kalau kita kalih itu, memang tak boleh. Baik. Jadi sempurnanya menghadap kiblat, dada mesti menghadap ke arah kiblat. Kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Yang ni payah. Dada boleh menghadap, semua orang boleh. Masuk sah, menghadap kiblat dada. Allahu Akbar. Kiblat dada. Tapi hati tu payah. Minit pertama mungkin tak apa lagi. Masuk minit 2, 3 tu dia melilau. Pagi Jumaat lagi melilau. Pagi Jumaat imam baca panjang jengnya, dia nak ikut tak erti. Cikgu apa ya? Kalau dia kita apa, kita boleh ikut bacaan tu imam, kita ikut bacaan dia. Kalau kita tahu makna, kita boleh tahu makna bacaan dia. Jadi kita tak lalai. Hati kita khusyuk ikut. Ni kita tak apa. Imam baca panjang, sejadah tu panjang. Lepas dia sujud tilawah, bangun ingat nak rokok dah panjang lagi. Melilah. Tu payah, hati payah. Hati payah. Iman lagi panjang kita merayau. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hati itu nak sempurna menghadap kiblat, bukan saja dada kita menghadap, tapi dengan hati-hati yang ada di sebalik dada. Dada zahir.
hak di sebalik dada tu hati. Nak dengan tu sekali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk, tidak pergi kok lain. Itulah kesempurnaan menghadap kiblat. Macam tu. Hendaklah khusyuk, tawaduk dan merendah diri dengan anggota. Nah, okey. Yang keenam, kesempurnaan niat itu ada 3 perkara juga. Baik, salah satu rukun dalam solat niat. Kesempurnaan niat ada 3 perkara. Yang pertama, hendaklah mengetahui solat apakah yang didirikannya. Kita kena tahu kita sedang solat apa. Solat fardu ke? Kita solat sunat ke? Kita solat jenazah ke? Kita sedang solat witir ke? Kita solat tahajud ke? Solat duha ke? Kita kena tahu kita sedang solat apa. Sebab tu kena sebut usolli fardal maghribi. Usolli ta'arud. Fardha qasad, sorry. Usolli tu qasad, sahaja aku solat. Fardha ta'arud. Ta'arud menyebut yang fardu itu. Az-zuhri ta'yin, mentakyinkan waktu apa. Zuhur sebut zuhur. Usolli fardal zuhri. Sebut zuhur. Kita kena tahu kita sedang solat zuhur. Usolli sunnata Aidil Adha. Kita sebut kita sedang solat sunat Aidil Adha. Usolli sunnatal kusuf ataupun usolli sunnatal khusuf. Kita sedang solat gerhana, sama ada gerhana bulan atau gerhana matahari. Sebab itu dalam niat kita kena takyin solat apa. Maka kita kena nak sempurna niat, kita kena takyin solat apa yang kita sedang solat. Itu nombor 1 lah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang ni kita belajar dah dalam bab niat. Baik, yang kedua, bukan yang tu saja. Kita hak niat yang tu jelah. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, ta'arud, ta'yin. Tu je. Tu belum sempurna. Nak sempurna tengok nombor 2 ada lagi. Hendaklah mengetahui bahawa ia berdiri antara hadapan Tuhannya dan dia melihat hambanya. Oleh itu hendaklah ia berdiri dengan penuh semangat dan tenang. Dia kena ada yang tu baru sempurna niat. Disebut maqam ihsan. Maqam ihsan. Maqam ni darjat. Yang inilah yang dikejar oleh orang Islam. Maqam. Maqam ni kalau kita mati dia bawa sampai dalam kubur. Maqam. Gelaran-gelaran pangkat-pangkat atas dunia tak bawa. Tan Sri, Datuk, Doktor, Profesor dia tak bawa masuk kubur. Masa mati orang tak panggil lah. Pensyarah, Doktor. Bila mati tak panggil lah. Orang sebut nama lah. Nah, Muhammad bin Aminah. Buat nama mak lah. Orang tak sebut Tan Sri Datuk Muhammad bin Aminah. Tak ada sebut. Letak atas dunia, mati je lah. Batu nisan dia pun tak tulis Tan Sri Datuk, tak tulis. Dia sebut tulis nama. Tu pun harus asal makruh. Tapi oleh kerana takut bertukar, maka diharuskan kita tulis nama di batu nisan. Hak asalnya makruh, tak boleh tulis. Itu pun diharuskan tulis nama dengan bin saja. Gelaran tak boleh. Ni buh gelaran sampai 5. AMK, AJK, PJK. Modah. Aduh, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hak tu tak bawa tu. Hak bawa maqam. Sampai akhirat tu. Maqam ihsan. Darjat ihsan. Apa dia ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tu maqam ihsan. Kamu sembah Allah, kamu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat dia duduk depan. Kalau solat ni dia duduk depan tengok kita macam tu, seolah-olah. Kalau tak boleh tahap tu, fa innahu yaraka. Kita kena yakin Allah melihat kita. Itu nama dia maqam ihsan. Barulah dia jadi tenang, tegap, tidak bergerak-gerak. Kecuali perlu kata. Perlu tak apa. Tidak dia pacak. Tengok tempat sujud. Sebab apa? Sebab Allah duduk depan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tuhan agung pergi geng-geng tentera pacak. Pemeriksaan barisan sambutan hari kemerdekaan Malaysia. Pacak.
Pada bergerak. Tak. Sebab apa? Sebab sultan duduk lalu depan. Agung lalu depan. Kalau kita solat garu merata tu, kita tidak ada makam ihsan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab kita tidak merasakan kita melihat Allah dalam masalah, sebab kita tidak merasakan Allah melihat kita, maka buat apa saja. Jangan. Solat jangan tengok Arab, jangan tiru Arab. Arab ni macam-macam. Dia tarik serban dia betul kupiah ikut suka hati dia. Jangan ikut, tuan-tuan. Mazhab Syafi'i tak boleh macam tu. Dia kecuali keperluan sahaja kita nak bergerak. Tak perlu, pacak lah. Seolah-olah macam tiang tiang elektrik tu. Macam kayu turus pagar orang panggil. Burung pun boleh hinggap atas belakang. Sebab apa? Terpacaknya kita tak bergerak. Macam kayu. Burung boleh hinggap. Agak-agak cikgu solat burung hinggap. Lari terus. Ni gini tangan. Allahu Rabbi. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita kena ada makam itu, kena merasakan seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tak mampu, kita kena yakin dia sentiasa melihat kita, maka kita khusyuk. Itulah kesempurnaan niat yang kedua. Yang tiga, hendaklah diketahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Maka dengan sebab itu segala perkara yang berkaitan dengan keduniaan yang membimbangkan, mempengaruhi hati, hendaklah diselesaikan terlebih dahulu. Lapar, makan dulu. Ni nak datang solat maghrib, makan dulu pukul 6.30. Balik nanti tak payah makan. Malam-malam berhentilah makan, tak payah makan. Sebelum mai kita makan dah. Bila kita makan dah, perut kita okey. Bila kita solat, tak ada rasa lapar apa-apa. Maka lapar itu tidak mengganggu. Kalau lapar, dia akan mengganggu khusyuk kita. Maka selesaikan dulu makan. Kalau kita sakit perut, nak kentut ke apa-apa, selesaikan dulu. Pergi tandas, kencing dulu, berak dulu, selesai dulu, ambil uduk datang. Selesaikan urusan dunia. Dan banyak lagi lah yang berkaitan dengan dunia, selesaikan. Sebelum kita masuk dalam solat, takut dia mengganggu urusan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu yang ketiga. Habis untuk yang keenam, yang ketujuh, kesempurnaan takbir itu ada 3 perkara. Takbir ni rukun lah. Rukun yang takbiratul ihram lah. Lepas niat. Baik, yang pertama, ditakbirkan dengan takbir yang pasti sah. Jadi tuan-tuan kena takbir tu, kena cuba takbir depan ustaz kali tengok. Kita duk solat selama ni pernah tak kita takbir depan ustaz? Ingat mudah, takbir tu rukun tu. Dengan mempermudah-mudahkan kita kena sebut bagi betul, bagi sempurna, bagi sahih takbir ni. Ni sebut Melayu, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tu imam, Allahu Akbar. Tu tengok, dia kata tu Melayu, memang Melayu. Ni Melayu kan Pakistan ni. Bukan Allahu Akbar, Allah. Ada lam tu, ada sabdu lah. Lam tu ada sabdu. Allahu Akbar. Allah. Bukan Allah. 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nak masuk syurga tapi mah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, takbir pun tak betul. Yang buat mudah itu Allahu Akbar. Itu Melayu Allah. Allah ada sabdu. Allahu Akbar. Ni yang kita tak perasan ni. Duk sabtu dah. Dak Melayu pun tulis lam 2 kali kan, sekali lam. Lam pula dah L. L sekali kedua. L H. Takkan Allah. Allahu Rabbi. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, di luar solat tak apalah, Allah. Tapi nak takbir tu kena betul lah. Allahu Akbar. Baik, saya dah bincang panjang dah tentang takbir.
dalam bab dia dulu. Nah, ni cuma kita ulang-ulang saja. Baik, tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati, yang pertama, pastikan takbir kita betul. Yang kedua, diangkat tangan berbetulan, yakni selaras dengan dua belah telinga. Ni. Tapak tangan kita selaras dengan bahu. Ibu jari dia selaras dengan bawah telinga, ujung ni selaras dengan telinga atas. Kita angkat itu. Allahu Akbar. Itu baru takbir yang sempurna. Allahu Akbar tu takbiratul ihram tu rukun. Mengangkat tangan tu sunat hay'ah. Kalau kita tak angkat pun sah. Tapi solat kita tak elok. Ni kita nak sempurna. Kita nak solat sempurna dan takbir pun sempurna, maka angkatlah tangan. Angkat tangan tu tak ada khilaf. Yang kita duk pi angkat tangan letak sini pada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mazhab mana? Mana ada mazhab angkat tangan? Tak ada. Dia hadis yang tidak ada khilaf, tak ada fiqh dah. Nah. Nabi sebut betul. Nabi ni rafa'a yadahi hazwa mankibai. Nabi angkat tangan dia berbetulan dengan dua mangkib, dua bahu. Tak ada khilaf dah. Yang kita angkat sini buat apa? Khilaf ni benar-benar hak tak jelas. Baru dah khilaf. Baru dah fiqahnya. Faqta'u aydiyahuma wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potong tangan. Potong tangan tu tak jelas potong tangan mana? Potong sini ke? Potong sini ke? Potong sini ke? Tak jelas. Oh, dia ada fiqh. Nah, mazhab kita sini. Mazhab lain ada sini. Baru jadi fiqh, ada khilaf. Benar hak tak jelas. Hak ni jelas, tak ada mazhab dah tu. Pak-pak sekali lah. Dia macam tu. Yang kita dah buat macam tu kat mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau kata tak betul, jangan duk angkatlah tangan. Tak payah angkat. Bagi tu. Allahu Akbar. Tak tu. Tak letak pun tak apa. Berlepas tu. Sahlah solat tapi tak sempurna. Jadi bila nak angkat biar sempurna. Macam kita nak selawat tarawih. Selawat mana ada? Dalam tarawih tak ada selawat. Tapi bila kita tidak pergi tawaf, Nabi dia tawaf. Kita nak tawaf mana? Jadi kita nak bagi ada relax sikit. Nama dia tarawih, solat relax. Takkan habis nak bangun terus. Lepas pergi salam tu relax, takkan nak duduk saja. Duduk saja macam rugi masa pula. Takkan nak take 5. Tu imam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Take 5. Makmum kata, "Hey, take fire." Fire dia fire. Jadi tak nak pergi buang masa, selawat. Selawat. Sallallahu wasallam alaihi. Selawat biar sempurna. Sallallahu wasallam alaihi. Sallallahu wasallam alaihi. Tu selawat. Ni soleh-soleh. Soleh-soleh. Ayah selawat lah. Buang masa. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Sebab itu benar-benar ni kalau nak buat, biar sempurna. Alam nikah, biar 4. Itu cerita lain, cikgu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila kita nak buat benda sunat, pastikan dia sempurna. Allahu Akbar tu sempurna. Bukan gitu, bukan gitu, bukan gitu. Ni tapak tangan belah nu. Oh, dia sempurna. Baik, yang ketiga, hendaklah ditakbirkan dengan ta'zim dikala hati hadir. Mana kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mana dia? Allah Maha Besar. Disebut Allah Maha Besar, maka kita takzimkan dia dalam hati kita. Tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kereta aku kecil. Allahu Akbar.
Kereta kunci kedak, kereta kunci kedak. Biar Allah besar. Macam tu besar. Nah, kita tak ingat dia alam tu kunci kedak biar serah pada Allah. Serah pada Allah. Kita lari kita nak solat, tak nak fikir lah. Kereta boleh beli at 50. Allah. Mana tak ya. Kita takzimkan Allah Subhanahu wa taala dunia, tolak pi. Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada fikir dah. Tu maksud takzim. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Yang ke-8. Kesempurnaan qiyam itu ada 3 perkara. Bila kita qiyam, berdiri, nak sempurna, ada 3 perkara juga. Semua 3. Yang pertama, mata hendaklah ditempatkan di tempat sujud. Itu qiyam dan sempurna. Diri, mata kita melihat kepada tempat sujud. Kita dah sebut sebelum daripada ini. Sebab apa disuruh mata kita melihat kepada tempat sujud? Bila mata kita disuruh melihat ke tempat sujud, artinya mata kita tak boleh pejam lah. Kalau kita pejam, tak nampak, tak nama lihat tempat sujud kalau kita pejam. Maknanya makruh pejam mata dan makruh mengangkat pandangan ke atas. Tak boleh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, mata kita tunduk dan dia lihat pada tempat sujud, buka, jangan pejam. Sebab apa? Nak datangkan khusyuk. Tiba-tiba bila kita tengok tempat sujud, dia jadi tak khusyuk. Kecuali kita pejam, baru khusyuk. Masa tu baru boleh pejam. Sebab pejam mendatangkan khusyuk. Buka mata tak khusyuk, pejam baru khusyuk, maka pejam. Tapi mata masih tunduk, mengarah ke tempat sujud, cuma kita pejam saja. Dia pejam ni biasa-biasa tu imam lah tuan-tuan. Makmum tak pejam ke? Cikgu pejam. Imam dia pejam. Ada tak pejam? Ada pejam. Sebab dia nak baca. Dia nak baca tu dia bawa tambah baca sejadah pula panjang ni. Dia pejam. Nak bawa ayat tu datang. Kalau buka terlupa ni, dia tu pejam. Tu imam biasa gitulah. Biasa dia pejam bila dia baca Quran. Dan sebab dia nak bawa, sebab dia tak tengok Quran, takut lupa, maka dia kena pejam mata. Tak apa. Sebab kalau dibuka mata, mungkin ayat dia boleh lari dan sebagainya, maka dia pejam, boleh memudahkan dia untuk baca ayat, maka harus dia pejam mata waktu dia jadi imam. Tapi sekali-sekala buka lah juga. Sekali-sekala buka, ingat pejam tu. Macam biasalah, takut ni kobra. Kobra datang jengkreng habis. Jadi asalnya ialah buka mata dan lihat tempat sujud. Tapi kalau tak boleh khusyuk dengan buka mata, maka kita diharuskan pejam mata tapi masih melihat. Pandangan kita masih melihat kepada tempat sujud. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, hati hendaklah tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mata melihat tempat sujud, hati tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dengan yang tadi, kesempurnaan niat. Yang ketiga, jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Jadi makruh kecuali ada keperluan, kecuali ada hajat saya sebut tadi, boleh kita ke kiri dan ke kanan. Baik, habis. Yang ke-9, kesempurnaan bacaan itu 3 perkara. Baik, bacaan yang mana? Bacaan yang fardu, yang rukun. Nah, yang ni paling kita kena jaga. Yang sunat, kalau kita salah pun tak ada kesan apa-apa. Yang rukun, Fatihah yang pertamanya. Nah, yang kedua, tahiyat akhir. Yang tiga, memberi salam, takbiratul ihram. Itu semua rukun-rukun bacaan. Tapi maksud bacaan sini ialah ayat-ayat Quran, Fatihah. Baik, kita kena sempurna bila kita baca Fatihah, dan juga rukun-rukun qauli yang lain. Yang pertama kata dia bacaan yang sahih. Nak jadi sempurna, bacaan yang sahih dengan tartil dan tiada berlagu-lagu. Bukan tiada berlagu, salah. Kitab Jawi asal tiada berlahan. Lahan satu makna lagu, satu makna kesalahan tajwid.
Dia terjemah makna lagu tak betul lah. Al-lahnu ada dua makna. Satu makna lagu. Lagu kita baca Quran. Satu lagi al-lahnu dengan makna tajwid, kesalahan tajwid. Nah, jadi potongan tu. Bacaan yang sahih dengan tertib dan tiada lahan, tiada kesalahan tajwid. Yang ni payah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab tu belajar membaca Al-Quran bertajwid tu fardu ain. Fardu ain, wajib ngaji. Baca Quran bertajwid. Belajar tajwid sunat. Belajar tajwid sunat. Belajar baca bertajwid wajib fardu ain. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, beza dia apa beza ustaz? Baca bertajwid dengan mengaji tajwid. Maknanya kalau dia mengaji dengan tok guru, sebab tu tok guru kena yang kita pergi musyafahah mengaji dengan dia, kita buka Quran, dia buka Quran kita baca. Terus dia tegur, dia ni bunyi gini. Dia ajak tu, dia tak beritahu yang ni nama dia izhar, yang ni nama dia ikhfa syafawi, dia tak beritahu. Tapi bacaannya gini, min, nun tu kena jelas, min. Alif macam min tak boleh, min, min sebut min, kita apa min, pernah mengaji syafawi? Jeng ni. Berat. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab tu guru masa mengajar dia kena tegur, salah tegur. Cara bacaan lama-lama dia tahu, dia jumpa tu di mana-mana pun sama. Tuan-tuan, dia dah biasa dah macam tu, tapi dia tak tahu pun yang ni izhar, yang ni ifa syafawi, yang ni idgham mislain, yang ni ma'al gunnah, dia tak tahu. Tapi dia baca betul tu wajib. Tahu hukum tu sunat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, oleh kerana itu kita bila belajar Quran kena wajib terus. Guru tu terus bagi tahu, ni baca gini, ni baca gini. Ni panjang dia 2 harakat. Ni boleh 2, boleh 4. Ni boleh 2, boleh 4, boleh 6. Guru kena terang tu. Dia tak cerita nama hukum pun tak apa. Nah, yang penting baca bertajwid tu wajib, mengetahui nama-nama hukum sunat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang inilah masalah. Sebab kita yang ni tak suka. Masjid surau ni kalau mengaji fardu ain boleh tahan, adalah juga orang. Kalau mengaji Quran muka tu juga. Kalau ustaz tu datang surau kampung kita, surau taman kita, kalau hak datang tu 20, 20 geng tu lah dulu kini selamanya. Tu lah Quran. Tak berani kena baca Quran, kena baca. Kuliah agama kena tanya. Tak jawab pun tak apa. Bukan kita suruh jawab pun, tapi ustaz suruh baca kok. Allahu akbar, tak boleh pergi. Cannot go, dia kata. Cannot go habis ya. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ni payah. Payah orang tak suka baca Quran dan belajar Quran. Dia pandai-pandai dia baca tak betul pun. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, oleh kerana itu yang ni tak boleh nak menolong. Ustaz tak boleh tolong, tok guru tak boleh tolong, ayah kita tak boleh tolong, mak kita tak boleh tolong, kalau kita tak nak tolong diri kita sendiri dengan mengaji Quran secara sahih, secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Ditanya kepada Sayyidina Ali, apa dia tartil? Sayyidina Ali kata tartil ni memberikan huruf itu hak-haknya. Mana sebut huruf tu betul lah, ikut makhraj yang betul, huruf yang kita nak sebut, itu nama dia tartil, dan berbetulan hukum-hukum tajwid. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Orang dulu, ibu bapa dulu lah, zaman ayah saya, zaman Tok Wan saya dulu, di kampung-kampung lah, di bandar-bandar saya tak tahu, di kampung-kampung dia cukup ada aib, dia aib. Satu keaiban kalau anak tak boleh baca Quran, jadi malu, jadi putus kepala. Anak masuk sekolah rendah dah 7 tahun 8 tahun tak boleh baca Quran, jadi macam putus kepala, tak ada muka, macam tak ada muka.
Kalau ada kenduri kenara dia tak bawa anak dia, duduk di rumah sudah. Dia pergi seorang. Sebab apa? Sebab kalau pergi kenduri orang tanya, ni mat boleh baca Fatihah? Mat boleh baca surah Qul Huwallah tak? Mat kata tak boleh. Pak dia malu, budak tu tak malu. Pak dia tu merah muka malu. Dulu lah ni. Tak ada rasa apa. Anak ada lima tak erti Quran, tak ada rasa apa pun. Nah, zaman akhir zaman nak kiamat, zaman Dajjal nak turun macam tu lah. Manusia dijahil. Dajjal akan turun waktu manusia jahil. Waktu kita duduk mengaji dengan Tok Guru, dia tak berani. Kita kenal dia. Tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati, Dajjal akan keluar waktu Tok Guru pun mati habis dah ni. Orang jahil lebih banyak daripada orang yang alim. Nah, orang alim mungkin seorang jahil sampai 100. Masa tu Dajjal akan keluar. Sebab dia rasa dia boleh makan dah. Sebab apa? Jahil. Orang alim tak boleh, dia tak boleh makan. Tuan-tuan, kita ni zaman dekat-dekat dengan Dajjal. Sebab apa? Bila tak boleh baca Quran, tak rasa apa. Ayah tak boleh baca Quran, bini mak tu tak boleh baca, anak 5, 4 tak boleh baca, tak rasa apa. Relax. Boleh makan daging kambing, boleh makan nasi arak, tak ada apa. Tu je. Relax. Taklah rasa-rasa susah hatinya nak cari Tok Guru, tak ada. Relax. Orang mengaji tapi ni tuan-tuan tapi dah muslimat yang dirahmati sekalian, beza orang dulu-dulu jaga agama macam mana dengan orang akhir zaman cukup tak jaga agama. Baik tuan-tuan tapi dah muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau kita belajar juga, kita jumpa ustaz ni duk cuba lidah lah. Ustaz tak larat dah ni 100,000 kali dah. Walab. Makna dia mengaji tak putus asa, mengaji juga tak putus asa. Maka dia solat sah. Walab sah. Sah bagi dia tak boleh jadi imam. Nah, tuan-tuan tapi dah muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi orang walabba tak ngaji tak sah. Untuk dia tak sah, jadi imam lagi tak boleh. Dia tidak ada rukhsah dah sebab dia tak mengaji. Bila dia mengaji, Islam bagi rukhsah. Rukhsah ni kemudahan. Nah, dah dia cuba tak boleh, dia solat walabba pun sah lah juga. Tuan-tuan tapi dah muslimat yang dirahmati sekalian, macam kita musafir lah. Musafir yang harus Islam benarkan, bagi rukhsah, benarkan boleh solat jamak qasar. Asar boleh jamak dengan zuhur, jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Maghrib boleh jamak dengan isyak, takdim boleh, takhir boleh. Bila kita musafir yang harus. Tapi kalau kita musafir nak yang haram, nak pergi merompok, nak pergi tengok konsert, tak boleh. Islam tak akan bagi rukhsah pada benda-benda maksiat. Samalah tak mengaji Quran tu maksiat. Kita tak nak mengaji Quran tu maksiat, maka Islam tak bagi rukhsah. Kalau salah tak sah. Tapi kalau kita cuba duk mengaji tak boleh juga, Islam bagi rukhsah, tak apa. Hang boleh solat tapi tak boleh jadi imam saja. Tu je. Nah, sebab tu kita kena sentiasa mengaji, baru ada rukhsah dalam agama. Tak mengaji tidak ada rukhsah, tidak ada apa kemudahan. Kita sentiasa dalam maksiat, dalam asi, derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa sentiasa ditulis. Baik. Tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati, maka mengajilah Quran. Mana-mana ada tempat mengaji Quran, pi. Lah ni mudah. Dalam YouTube ada macam-macam. Dalam radio ada. Telefon Ustaz Hazli, baca bang dia. Telefon Syekh Qadri, baca. Dalam radio, muka kan nampak. Tu cikgu telefon sekali. Ni telefon semua perempuan. Siapa ni? Mak Teh, Mak Teh. Ni Mak Ngah. Ni Mak Su, semua mak pak tak ada. Nakut TV, bukannya TV radio. Buh nama lain pun tak apa. Takut orang kenal kita. Siapa ni? Oh ni Ronaldo. Ronaldo. Nah, saya nak baca Quran ni. Orang bukan tahu kita. Nah, tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati, radio pun takut. Depan ustaz lagi lah. Jadi kena berani. Nah, sebab ini syurga neraka ni. Kubur kita nak sempit ke nak luas, sini.
Kalau kita sanggup kubur sempit, sila. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa-siapa yang berpaling daripada mengingati kami, agama dia buat tak peduli, Quran buat tak erti je, ngaji buat solat pun buat tak erti, buat dek je. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan hidup dalam kesempitan. Sempit mana? Kubur. Dongka tu ulama kata sempit dalam kubur. Ni pak masuk. Ni dua tulang rusuk sampai bila? Sampai kiamat lah. Sanggup sila. Tak sanggup mai mengaji. Fardu ain fiqh ke, tauhid ke, tasawuf ke, Quran ke, mengaji. Ni duduk tidur di rumah. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu satu, nah. Yang kedua, bacaan dengan tafakur. Bukan tafakur, tafakkur. Dan tadabbur, bukan tadabbur, tadabbur. Dia kena ada K dua kali dan B dua kali. Betul. Sebab dalam bahasa Arab dia ada sabdu. Sabdu ni dua huruf. Nah, tafakkur kaf ada sabdu, tadabbur ba ada sabdu. Maka bila tulis Rumi, kita kena lahirkan dua huruf yang sama. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tafakkur dan tadabbur. Bila kita baca yang pertama di segi tajwid, kita mengaji dah. Tajwid kita betul dah, ikhfa kita betul dah, izhar kita betul dah, iqlab kita betul dah, idgham kita ma'al gunnah bila gunnah betul dah, hukum ra okey dah, hak tebal hak mana, hak nipis hak mana, tarqiq yang mana. Nah, kita okey dah, tajwid clear. Clear. 85 markah. Bukan yang tu saja, dia kena pi pula kod makna dia. Kita kena bertafakkur, kena fikir bila kita baca, kita fikir dan kita tadabbur makna Quran. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, Allah menyindir kita, afala yatadabbarunal Quran. Adakah mereka tidak mentadabbur, menghayati makna-makna ataupun isi-isi dalam Al-Quran. Hak ni lagi lah payah, tuan-tuan. Kena mengaji bahasa Arab lah pula. Tak mengaji bahasa Arab nak tadabbur lagu mana tak faham makna. Cikgu, jangan cikgu. Nak tadabbur ayat Quran kena faham bahasa dia. Maka kita kena mengaji bahasa Arab. Allahu Rabbi. Bahasa Arab lagi satu, lagi habis. Saya mula-mula sampai di negeri tu, negeri hak saya pergi tu lah. Mereka suruh saya mengajak bahasa Arab. Orang tua nak mengaji bahasa Arab, apa? Kita cari satu modul bahasa Arab. Modul ringkas basic sangat. Okey, siapa-siapa nak mengaji, daftar, bayar yuran. Sebab kalau panggil itu tidak main. Bila dia bayar duit, dia rasa rugi tak datang sebab duit dia bayar. Itu tujuan. Duit masuk tabung masjid. Nah, bayar yuran. Sebulan RM30, sebulan RM50. Kalau panggil itu tak main lah. Bagi daftar. 30 orang. Ui, ramai ni. Ngaji seminggu, minggu depan tinggal 25. Lagi dah 5 orang. Tambah minggu depan pula lagi 5, tinggal 20. Sebulan hilang habis. Cannot go, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nak macam mana? Kalau kita nak tadabbur Quran, kok mana cerita kena mengaji dalam bahasa Arab? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahu makna apa? Ar-Rahmanir Rahim. Tahu makna apa? Fatihah pun tak tahu lagi. Nak masuk sejadah lagi ya? Lagi tak boleh. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Pasal mana? Apa hurah? Nak tadabbur macam mana kita tak faham. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, oleh kerana itu gini, walaupun tuan-tuan nak mengaji bahasa Arab memang tak lepas dah. Tak lepas. Hak muda-muda boleh tahan. Hak tua-tua 40, 50 jangan duk mimpi lah. Kalau tak sungguh-sungguh, tak ada jihad.
tak boleh. Ginilah. Ambil surah juzuk 30 Muqaddam tu. Ambil surah-surah yang sering kita baca. Kuliah ke, alam tarokai ke, wadduha ke, alam nashrah ke, sabbihis ke, hal ataka hadisul ghasyiyah. Hak kita sering baca. Kita hafal makna. Bila kita baca wadduha, mana apa? Wal laili iza saja, kita hafal dah makna. Kita tak reti bahasa Arab, kita hafal makna. Maknanya bila kita solat, kita baca yang tu lah. Maka kita boleh mengikut makna dia. Kita pergi solat masjid tu imam baca, kita tak tahu lah. Dengar surah ha. Tak boleh tadabbur. Tapi hak kita baca sendiri ni. Pilih surah-surah yang kita tahu makna. Sebab itu ada tu imam, dia surah yang sama, surah apa tu? Wal asri kul huwallah. Maghrib wal asri. Yang kedua kul huwallah. Isya wal asri kul huwallah. Zuhur lagi ya, wal asri kul huwallah. lima fardu, wal asri kul huwallah. Orang panggil lebay wal asri. Dah kata dia tahu makna yang tu je. Kalau baca surah lain dia nak tadabbur tak boleh. Dia tak tahu. Dia tahu tu paling pendek ataupun inna a'taina boleh tak? Nah, mana kita hak solat sendiri, kalau boleh kita bacalah surah yang kita tahu makna untuk kita tadabbur. Kita pergi masjid tu imam baca ayat lain tak apalah, nak macam mana? Kita tak mampu. Buat setakat mampu. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa-apa yang kita tak boleh nak ambil semua, jangan tinggal semua. Faham you? Ha? Apa-apa kita tak boleh nak dapat semua, jangan tinggal semua. Kita tak boleh dapat satu Quran, takkan qul huwallah kita tak tahu juga. Takkan kuliah pun kita tak tahu. Jangan buat macam tu. Mana? Kena ada surah-surah hak kita baca sendiri bila kita solat, yang kita kena tahu makna. Balik apa? Masa kita banyak duduk saja main game, Facebook, Twitter. Allah. Kuliah tak tahu makna. Duk sibuk dengan benda lain. Nah, mati esok kena tanya, mapuh kah? Kelepung. Tak mati sonok dah dulu. Masuk dalam tak ada sonok dah sampai kiamat. Bangun pada mahsyar lagi tu. Nah, jadi beringat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Umar Al-Khattab. Tak apalah depa Arab dia memang tahu makna. Dia mentadabbur Quran, suatu hari dia jadi imam. Tiba-tiba dia baca ayat sampai pada ayat waqifuhum wa hum mas'ulun. Senyap jatuh. Itu. Sampai ayat tu dia jatuh. Pensan. Dia mentadabbur ayat. Itu maksud tadabbur. Apa makna ayat dia baca? Waqifuhum. Allah kata wahai malaikat, tahan mereka, tahan. Macam polis buat Roblox, tahan. Lesen. Rotate. Macam tu lebih kurang. Tahan mereka. Siapa mereka? Pemimpin atas dunia. Raja atas dunia, tahan mereka. Sebab apa tahan? Wahum mas'ulun. Mereka akan disoal siasat. Sepanjang kamu jadi pemimpin atas dunia, apa yang kamu buat? Berapa banyak duit negara hak kamu curi? Yang kamu rasuah apa banyak? Oh. Dia masa tu dia khalifah ganti Abu Bakar As-Siddiq. Dia khalifah. Dia jadi imam. Sampai ayat tu kena atas dia. Dia pemimpin nombor satu. Kena atas dia. Dia duk fikir macam mana dia akan ditahan oleh malaikat. Tanya dia, Omar, apa kamu buat? Dia duk fikir tu jatuh pensan. Benar tu imam pensan? Dan kalau imam tu pensan macam mana? Bukan tak ada buah ayat, stroke. Bukan dia tak ada buah, dia stroke. Gitu. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Sedang solat tarawih, sujud. Allahu Akbar, sujud. Tak bangun-bangun. Dah lama makmum bangun lah. Tengok imam sujud lagi, pergi pegang jatuh. Baling. Kita orang baling lah. Dia mati kemah semua baling. Dengan sujud hati. Allahu Akbar. Jantung. Nah, diserang. Serangan jantung waktu dia sujud. Maknanya tak ada lah kita ni hak jatuh pensan kan mati kerana tadabbur ayat.
kena penyakit lah kita ni. Nah, Umar Al-Khattab pensan kerana dia mentadabbur ayat, kena atas diri kita. Patut kita buat pinjaman, kita buat loan lah, loan peribadi ke, loan kereta ke. Bila sampai ayat allazina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan kama yakumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Jatuh, patut jatuh. Sebab kita buat pinjaman bank konvensional, insurans kita pun konvensional, kita tak ambil takaful. Bila kita tak ambil takaful, kita buat dosa. Konvensional tak boleh. Loan kita konvensional, bukan Islamic bank. Patut kita terbuh, takut. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab yang makan riba fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih, maka istiharkanlah kamu berperang dengan Allah dan Rasul. Siapa-siapa mengamalkan riba, Allah suruh mereka istiharkan perang dengan Allah dan Rasul di hari kiamat. Patut jatuh. Tak jatuh. Allahu Rabbi. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab apa? Sebab yang pertama dia tak faham makna, yang kedua dia tidak ada tadabbur. Nah, dia tidak menghayati makna-makna Quran. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Akhirnya last nah. Nanti kita sambung ke 10. Hendaklah diamalkan apa yang dibacanya itu. Maka yang ni pun kena mengaji juga. Kena mengaji ilmu tafsir pula dah. Nah, tadi ilmu tajwid kena mengaji. Lepas tu nak bagi tadabbur, nak faham makna, kena mengaji bahasa Arab pula dah. Lepas tu nak faham, nak amal, kena mengaji ilmu tafsir pula. Sebab itulah kita sebenarnya tidak ada masa. Nah, tak ada masa. 24 jam ni tak cukup. Cikgu cukup cikgu 24 jam. Cikgu cukup lah 24 jam, cukup tak? Tak cukup. Kalau cikgu cukup, saya nak minta sikit. Saya tak cukup. Saya nak minta cikgu nak ambil 4 jam. Mana boleh? Semua orang ada 24 jam saja seorang. Nah, tidak cukup. Kewajipan kita lebih banyak daripada masa 24 jam tu. Kalau bab agama saya tengok, nah, banyak benar kita kena mengaji. Nak tahu hukum, hak ni haram, hak ni halal, kena mengaji fiqh, kena mengaji ilmu tafsir dan sebagainya. Jadi memang sukar. Nah, masuk syurga bukan bukan dihampar dengan permaidani merah, tapi sukar. Jalan dia berliku. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kita kena amalkan makna. Nah, banyaklah tuan-tuan, dalam Quran tu banyak hukum hakam yang kita kena amalkan. Nak sebut satu lah. Satu je kebetulan teringat. Nah. Apa je? Apa? Ayat apa? Farka'u ma'ar raki'in. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Nah. Wala tulqu, jangan kamu campakkan bi aydikum, diri kamu. Aydikum tu asal tangan, diri kamu lah. Jangan kamu campakkan diri kamu ilat tahlukah, ke lembah binasa. Ayat Quran. Quran tak bagi kita mencampakkan diri ke lembah binasa. Artinya kita tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan diri kita rosak. Sebab diri kita ini bukan hak kita. Diri kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bila diri kita milik dia, dia berhak untuk larang kita daripada campak ke rumah binasa. Macam kereta kita member pinjam. Kita pesan kat dia, hang bawa elok-elok. Ni kereta aku, bukan kereta hang. Kalau hang jatuh pagi, aku nak kena buat tu 300 juga. Bumper depan rosak, hang buat elok-elok. Sebab apa kita pesan? Sebab kereta tu hak kita. Kalau kereta dia, sekat api hang lah. Anak jatuh gunung ke, nak masuk dalam parit ke, tu kasti hang. Hang yang buat, bukan aku. Tu je. Maka diri kita milik siapa? Milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan duk belagak sangat. Inna lillah. Kita ni milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada dia. Maka diri kita bukan hak kita. Jangan belagak. Jangan buat benda yang boleh membinasakan tubuh. Quran tak bagi, hadis tak bagi. La darara
wala dirar. Jangan kamu melakukan benda yang mudarat diri kamu dan mudarat orang lain. Contohnya, ini aku nak sebut ni contohnya. Siapa-siapa yang merokok, dia telah mencampakkan diri dia ke lembah binasa. Hak Allah tak bagi, hak Nabi tak bagi. Diri kita bukan hak kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk belagak sangat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau kita boleh buat diri kita sendiri tak apa, buat jadi kita, tak apa. Hantar dadah ke ketum ke rokok, mula ha. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqakum. Allah yang mencipta kamu, dialah yang membuat peraturan. Oleh kerana kamu aku cipta, jangan buat benda ni, jangan buat benda ni, jangan buat benda ni. Hang buat siap. Hak dia kita ni. Okey nah, siapa-siapa merokok sila berhenti. Malam ni aku marah sikit. Lama dah ni tak boleh berhenti lagi ni. Sebab apa ni? Nah. Sebab apa kita nak mencampakkan diri hak milik Allah, bukan milik kita, kelemah binasa. Sedangkan Tuan tubuh mengatakan jangan buat benda-benda macam tu. Itu contoh. Dan semua benda-benda yang boleh menyebabkan kita rosak tak boleh, rempit tak boleh. Tayar bagi dua, dia angkat pakai satu. Hukum dia haram sebab rempit boleh juga menyebabkan kecelakaan, dia jatuh dan sebagainya, boleh mati, boleh patah dan sebagainya. Tubuh bukan milik kita, tubuh kita hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita mati, orang boleh ambil mata kita, orang boleh ambil jantung kita, orang boleh ambil paru-paru kita, bagi orang lain. Nah, tuan-tuan. Tapi syarat kalau kita benarkanlah. Kita benarkan. Kita nak mati, pesan ayah mati, ambil dalam mata ayah, anak kita buta, bagi kat dia. Boleh menderma organ, nah, dalam Islam. Walaupun dia milik Allah, tapi Allah bagi kita pinjam, kita boleh untuk bagi. Hak masa hidup pun boleh. Kita ada buah pinggan dua. Ayah kita rosak buah pinggan, dua-dua rosak. Kita ada dua, kita boleh bagi satu ke dia. Buah pinggan pakai satu, tak apa dah. Kita pakai satu, ayah pakai satu, boleh. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, cuma kena ingatlah, yang kata tubuh kita adalah milik Allah. Jangan kita buat benda hak dia tak bagi. Itulah makna mengamalkan ayat. Satu ayat ni pun kita tak mampu dah. 6,236 ayat dalam Quran. Macam mana kita nak amalkan? Banyak tu. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, selesai. Jadi sekadar itu dulu, kita akan sambung yang ke-10 minggu depan.